Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah Ta'ala, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba Allah yang kata Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat daripada hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Tuan-tuan perempuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ni insya-Allah kita akan lanjutkan program kita ni dengan membincangkan mengenai Isra' Mi'raj, iaitu pengkisahan dan diselit-selit dengan apakah iktibar, apakah hikmah, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dari peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni salah satu daripada peristiwa-peristiwa agung yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, di mana kita sebagai orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kamu itu ambil. Wa man nahakum anhu fantahu. Apa Nabi larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah ia. Apa yang datang kepada Nabi, makna dia dalam sejarah hidup Nabi, satu manusia yang Allah Ta'ala muliakan dia lebih daripada makhluk-makhluk lain. Allah utuskan dia sebagai Nabi dan Rasul, dan sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, cara hidup yang terbaik, teladan yang baik. Antaranya Isra' Mi'raj. Dia adalah sangat-sangat bagus kita memperingati, asah balik, memperkukuhkan balik ingatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui munasabah-munasabah yang ada. Bukan apa kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Sibuk ni, entah kita sibuk macam mana sampai Nabi kita boleh kita lupa. Kalau kita teringat pada satu benda, bagi tumpuan kita tak lupa. Tapi kadang-kadang kita lupa pada Nabi SAW. Kita lupa pada keadaan-keadaan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Baik, Isra' Mi'raj ni kalau dengar cerita dia, cerita pendek dia, Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram duduk di Arab Saudi hari ini, Masjidil Aqsa ada di Palestin, di Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis tadi, Rasulullah diangkat, itu Mi'raj, diangkat naik menembusi beberapa langit sampai lepas langit yang ketujuh, naik ke satu tempat dinamakan Sidratul Muntaha. As-Sidrah ni kita bisa dengar ada orang panggil madu sidir, kan? Madu sidir. Sidir tu sidrah. Apa dia? Pohon bidara. Pohon bidara. Al-Muntaha boleh jadi sampai akhir dah, sampai malaikat Jibril tak boleh naik. Nanti kita tengok cara detail macam mana. Dan di sana Nabi SAW dapat apa? Nabi dapat amanah daripada Allah untuk melakukan ibadah solat lima waktu setiap hari. Solat ni penting.
Kemudian Nabi balik, Nabi cerita dekat orang Quraisy yang ada di sana, ada yang tak percaya, ada yang percaya. Ini cerita ringkas dia. Baik, bermula dengan ayat Al-Quran di mana kisah Isra Mi'raj ni orang kata biar betul cerita ni. Sampai ada satu Jepun dia tanya kepada Dr. Zakir Naik, dia kata biar betul macam mana orang Islam boleh percaya Isra Mi'raj ni. Satu malam daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis yang perjalanan biasa 30 ke 40 hari. Kemudian bukan takat tu, naik ke langit yang paling tinggi atas. Dia kata macam mana orang Islam boleh percaya? Ya, kita kena percaya yang pertama sebagai orang Islam sebab kisah Isra ni dia ada dalam Quran, dalam surah Al-Isra. Ada surah lagi, tuan-tuan dan puan. Satu surah sebelum surah Al-Kahfi, pada juzuk yang ke-15 ada satu surah nama dia Al-Isra. Pada ayat pertama kata Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan di waktu malam daripada Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestin. Allazi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu kami berkati di kelilingnya, tanah-tanah penempatan di kelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya betul-betul Allah Ta'ala itu dia maha mendengar lagi maha melihat. Ada ayat yang jelas. Bila ada ayat Quran, maka seharusnya tidak ada orang-orang yang mengaku diri dia beriman kepada Allah menolak peristiwa Isra Mi'raj. Kalau dia tolak, makna dia tolak sebahagian daripada Al-Quran dan hukumnya adalah kufur. Nampak? Tak faham kena pergi tanya. Tak faham kena pergi tanya. Jangan buat idea bernas seorang-seorang dan sebagainya. Baik. Jadi nak sembang cerita kan, nak sembang dia punya saintifik dia dalam tu. Apalah, kita cerita dululah bagi faham. Baik. Pada satu malam, para ulama berkhilaf, berbeza pendapat bilakah tepatnya berlaku kejadian Isra dan Mi'raj ni. Tak ada yang bersepakat, tetapi ada di antara pendapat-pendapat tersebut mengatakan 27 Rejab. Tahun bila juga orang kata apa, berlaku perbezaan pendapat. Ada kata setahun 2 bulan, setahun 3 bulan, ada kata 3 tahun dan sebagainya. Tak apalah. Tapi peristiwa ni benar-benar berlaku. Kerana apa? Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Pada satu malam, Nabi SAW sedang tidur di rumah sepupu dia, iaitu Ummu Hani binti Abu Talib di Mekah. Nabi duduk di rumah Ummu Hani, tiba-tiba terbuka bumbung. Lalu turunlah 3 malaikat. Turunlah 3 malaikat. Di kalangan malaikat tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Mereka pun bawa Nabi SAW ke telaga Zamzam. Lalu dibedah jasad Nabi SAW itu, dada Nabi dikeluarkan jantung dan dibasuh dengan air Zamzam dan dimasukkan hikmah dan juga orang kata penyucian jiwa kepada Nabi SAW. Dijauhkan dibuang mana dia garisan syaitan daripada jantung Nabi SAW. Bahasa Arab dia kata al-qalb, itu jantung. Bahasa Melayu panggil hati. Kan? Heart tu bahasa Inggeris kata jantung, kita kata hati. Sedangkan hati dalam bahasa Arab dia kata al-kabidu, ataupun bahasa Inggeris dia kata liver. Tapi kita boleh pakai jantung hatiku. Macam tu. Al-qalb, seketul daging besar penumbuk, mudrah besar penumbuk. Lebih kurang dengan penumbuk kita. Dan daripada situ
dibawa Nabi SAW ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, ada beberapa peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Peristiwa yang paling agung berlaku, yang paling berat kepada Nabi sebagai ujian, ialah peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Nabi berjalan kaki dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah, sejauh lebih kurang 85 km. Siapa biasa pergi Mekah, kemudian biasa pergi ke Taif, dia tahu lah, tidur jaga tak sampai lagi, tidur jaga tak sampai lagi. Naik bas dekon. Jalan sampai sana, tiba-tiba orang-orang yang ada di Taif tadi, daripada bersiap sedia untuk menolak Nabi SAW, dan mereka upah budak-budak nakai ni dan budak-budak jahat ni untuk baling Nabi. Orang baling kata pegong dengan batu, berdarah habis Nabi SAW. Jadi balik daripada peristiwa Taif tadi, Nabi pun bersedih. Nabi sedih. Kenapa? Kerana dakwah untuk mengajak orang masuk ke dalam syurga ditolak oleh manusia yang jahil. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi SAW. Nak tengok Nabi ni jenis sakit hati ke tak jenis sakit hati. Saja nak bagi tahu kat kita. Allah Taala tahu dah, tapi nak bagi tahu dekat kita. Allah Taala datangkan malaikat bukit, malaikat yang menjaga gunung dan bukit. Taif ni kawasan bukit, kita nak atas sejuk, sampai rasa macam duduk dalam TI. Kalau duduk dalam freezer tu salji. Ini dalam TI. Bila sampai malaikat bukit tu, malaikat Jibril pun bersama dengannya offer kepada Nabi SAW, kalau nak balas dendam, bagi tahu je, bagi green light saja, malaikat bukit ni akan ambil bukit ampuk atas kepala orang-orang Taif. Sebab apa? Sebab mereka menumpahkan darah Nabi yang mulia. Maka Nabi SAW seorang yang memang berhati mulia, Nabi tolong defend umat dia yang ada di Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ihdi qaumi, bagi hidayah dekat mereka, kaum aku. Jangan bagi azab. Bagi apa? Bagi hidayah. Subhanallah. Allah offer nak bagi azab, Nabi minta bagi hidayah. Kemudian Nabi tolong bagi alasan pula, depa buat macam tu bukan apa, fa innahum la ya'lamun, sebab depa tak tahu. Sebab mereka tak kenal lah. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Adakah kerana mereka tak kenal siapakah Rasulullah itu, lalu mereka ingkar dengan Rasulullah? Nabi beritahu, siapa tak kenal ulang tudung selah, siapa tak kenal ulang tudung selah, kan? Kalau kita jumpa ulang tudung selah depan pintu tu, wala'ayadzubillah, ada 3 ekor depan tu duduk tunggu macam tu, kita tak keluar di pintu tu, kita keluar ke pintu ni, betul tak? Pasal apa? Kita dengan yakin tahu, kata ulang tudung selah ni, kalau dia ngap 4 minit habis pejam mata, keras, habis urat-urat dalam darah semua keras, darah-darah dalam urat semua keras, bisa dia sampai ke jantung, mati, boleh mati. Jadi pasal apa kita takut dekat ulang? Sebab kita kenal dia. Pasal apa kita tak takut kepada Allah, tak takut kepada larangan Nabi? Sebahagian daripada kita terlupa, bahkan ada yang tak berapa kenal Allah dan juga Rasulnya. Kemudian oleh kerana Nabi SAW lulus satu ujian yang Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW satu kemuliaan, memuliakan baginda Nabi SAW dengan memberikan satu perjalanan, kita panggil package travel, the best package travel dalam sejarah. Apa dia? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit sampai ke langit yang ke-7. Hadiah kepada Nabi SAW. Ada sebagian ulama mengatakan oleh kerana sebelum itu tahun dipanggil tahun sedih, di mana Nabi kehilangan 2 supporter dia.
Sayyidah Khadijah yang support Nabi dari segi kewangan dan juga dari segi moral. Beritahu dekat Nabi, kamu orang yang baik, Tuhan tak akan apa-apakan kamu. Dalam perjalanan dakwah perlukan kepada modal kewangan, Sayyidah Khadijah pam harta dia masuk. Dan dia juga kehilangan bapa saudara dia yang jaga dia daripada kecil. Bapa angkat dia lah, Abu Talib. Dalam keadaan Abu Talib tidak beriman kepada Allah, dia pun sedih jugalah. Nabi nampak kebenaran, tapi pak menakan dia, yang bela dia daripada kecil sampai dia besar, mempertahankan dia dengan orang yang seagama dengan pak menakan dia. Dia pertahankan Nabi. Dia pun mai dekat Abu Talib, kata apa? Wahai Abu Talib, kami bagi dekat hang Fulan bin Fulan, dia ni pandai, dia ni bijak, dia ni muka handsome, dia ni apa, macam-macam kelebihan, kegagahan yang ada pada dia. Tukar dengan Muhammad, ambil bela kawan ni, kami ambil Muhammad, kami nak bunuh. Dia kata banyak punya cantik, hamba bagi anak apa kat aku, suruh aku bela, hamba ambil anak aku bunuh. Dia pun tak tahu nak jawab apa. Perbincangan tamat. Dia jaga Nabi SAW 3 tahun lebih. Rasulullah SAW di pulau, tidak ada jual beli, ada duit berjuta pun bagi, kami tak mau. Tidak ada nikah kahwin antara orang Islam dengan orang Quraisy. Yang menyebelahi orang Islam adalah Bani Hashim, antaranya Abu Talib. Tapi Abu Talib meninggal dunia, tak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mana Abu Talib juga support dia dari segi orang kata apa, tekanan politik yang ada di Mekah pada ketika itu. Dia pembesar Quraisy, jadi dia perlu kepada pergerakan dakwah Islam perlu kepada politik dan juga perlu kepada kewangan untuk pergi jalan. Of course lah ada sokongan daripada orang-orang yang percaya. Baik, balik kepada tadi sebablah antara dikatakan ulama sebab kenapa Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan package travel the best package ni. Manusia lain tak boleh dapat macam tu, hanya baginda SAW saja. Selepas dicucinya hati Nabi SAW, dicuci sendiri oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini kalau dari segi hikmah dia, ianya merupakan satu proses persediaan untuk Rasulullah untuk dibawa satu rehlah, satu package travel yang lain daripada yang lain, memerlukan persediaan. Sebab apa? Manusia nak bergerak dengan kelajuan lebih daripada yang biasa ni, dia kena pakai special tool. Kalau kereta yang boleh bawa sampai 300-400 km sejam pun, dia kena pakai sarung tali pinggang khas dan sebagainya. Kalau pakai hak ketat sangat, payah nak buka pula, kan? Kalau pakai hak senang buka, terbuka pula. Kalau payah nak buka, sekali lagi kereta terbakar, nak keluar tak boleh. Sebab ikat punya kuat. Orang Kedah kata ikat kuat nak mampu. Macam tu. Kalau ikat lebih kurang, tak kira dia terbuka, dia kena special tu. Jadi persediaan untuk bawa Nabi SAW melalui satu proses yang sangat-sangat luar biasa bagi manusia. Bagi manusia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' tadi, Allah Ta'ala kata Subhana, Maha Suci Tuhan Allazi yang asra bi'abdihi, memperjalankan hamba dia. Nampak tak Allah Ta'ala mulakan surah tadi dengan memuji diri dia, dengan tujuan nak beritahu, wahai manusia sekalian, alam ni aku yang kontrol, kata Allah. Ada orang dia percaya dengan logik. Bagi dia logik is, orang kata apa, everything. Kalau tak logik jangan cerita kat aku, dia kata. Isra Mi'raj tak logik, tak payah cerita. Dia nak benda logik. Dia nak benda ada bukti. Dia kata mana bukti ada. Nanti kita umai bukti satu-satu pasal Isra Mi'raj. Dia nak bukti nyata dan sebagainya. Bagi dia lain, luar daripada logik akal dia, sains yang dia tahu, benda tu tak logik berlaku.
Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita bahawasanya Allah lah yang memiliki bumi, Allah lah yang memiliki masa, Allah lah yang memiliki jarak. Allah boleh buat apa saja dengan makhluk yang dicipta. Dia boleh modify. Dia boleh modify. Dia nak buat tayar rim 15 ke, dia nak buat tayar 16 ke, rim 17 ke, 18, 21, ikut suka dia. Dia punya. Tapi jangan tukar exhaust kuat saja, nanti kena tahan. Lah ni. Ya. Jadi dia punya. Allah Ta'ala boleh buat apa saja dengan pergerakan daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis tu, dengan Allah Ta'ala boleh freeze untuk orang lain dan perjalankan Nabi SAW saja. Bekukan untuk orang dan buka ianya jadi boleh sampai Nabi SAW. Sebab apa? Selalu saya bagi tahu, satu campur satu dengan izin Allah baru jadi dua. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi dua. Ini akidah ni, bubuh dalam kepala. Satu campur satu dengan izin Allah jadi dua. Pasal buat macam tu? Ya, kita kalau kita nak masak, nak bakar ayam, bagi terbakar, nak bakar kambing, bagi dia meleleh ayam kambing tu. Kita kena guna api, betul tak? Api dia membakar. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu kena jadi sejuk yang selamat kepada Ibrahim saja. Sejuk kalau tak selamat, beku pula Nabi Ibrahim dalam tu. Nampak? Dan hanya untuk Nabi Ibrahim time tu, bukan time lain. Allah boleh atur hukum fizik yang berlaku atas muka bumi ni. Dia punya. Ikut suka dia nak buat apa pun. Dan dia berkuasa untuk buat. Manusia kita punya vision kita takat tu saja. Kebiasaan kita takat tu. Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala boleh buat manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah buat Nabi Adam AS. Allah boleh buat manusia tanpa ibu, ayah saja. Boleh ke? Ada. Allah keluarkan, Allah ciptakan Siti Hawa daripada Nabi Adam, tulang rusuk Nabi Adam. Mak tak ada, tapi daripada apa? Allah Ta'ala boleh cipta anak tanpa ayah daripada wanita yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Allah Ta'ala lahirkan Nabi Isa AS melalui seorang ibu yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Nampak? Kekuasaan ada di tangan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala guna subhanallazi asra bi abdihi. Dia sendiri yang memperjalankan hamba dia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Orang kata apa? Pangkat paling tinggi di sisi Allah Ta'ala ialah diakui sebagai hamba Allah. Bukan datuk, bukan datuk seri, bukan tan seri, bukan tun dan sebagainya. Di sisi Allah yang paling tinggi diberi ialah Allah Ta'ala mengaku yang dia ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi abdihi, al-ubudiyah lillah. Itu orang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nak terang ayat tu pun 2 hari pun habis. Nak cerita macam mana Ustaz mana? Baik, bila Nabi nak bawa daripada Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, yang perjalanannya 30 hari 30 malam pergi balik, paling cepat, ialah Nabi dibawa naik satu tunggangan, iaitu burak. Tunggangan warna putih. Dia ni ada sayap. Dia ni binatang yang ditunggangi oleh nabi-nabi terdahulu. Dan dikatakan kepadanya oleh malaikat Jibril, kata, ni orang yang tidak ada yang menunggang kamu sebelum-sebelum ni yang lebih mulia daripada kawan ni. Ni yang nak naik belakang kamu ni. Rasulullah ni lagi mulia daripada yang mana sebelum-sebelum ni duduk tunggang kamu. Dia pun duduk diam, Nabi pun naik. Dan binatang burak ni dia bergerak
orang kata apa, kalau bahasa kita selaju cahaya lah, selaju cahaya. Kelajuan cahaya berapa? 300,000 kilometer satu saat kelajuan cahaya. Buruk ni dia boleh lalu sampai macam tu. Sebab apa dinamakan buruk? Dia punya saiz dia tinggi sikit daripada kaldai. Biasa tengok kaldai tak? Kaldai dia rendah aja, kadang-kadang kaki sampai meleret. Dia tinggi sikit daripada kaldai, dia rendah sikit daripada baral. Baral ni apa dia? Kaldai campur kuda, dia macam kuda padi je lebih kurang, tapi muka serupa dongki. Jadi dia duduk antara tu. Naik tu sedap, kaki tak meleret, kaki tak belaga, atik kuda ke atik apa ke tak belaga. Mana naik tu sedap. Burak ni. Jadi burak ni disebut dalam hadis yang sahih bahawa dia memang ada berwarna putih. Dia letak hujung kaki depan dia tu sayup mata memandang. Wallahu a'lam kelajuan dia macam mana, tapi apa berlaku malam tu sangat-sangat jelas. Baik. Sepanjang perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis tu sambil diiringi oleh malaikat Jibril, dan bila sampai ke beberapa tempat malaikat Jibril berhenti. Antaranya yang berhenti adalah di Yathrib, iaitu Ardul Tibah, tempat mulia. Kata malaikat Jibril, inilah tempat yang kamu akan berhijrah kepadanya. Sebelum hijrah lagi Isra Mi'raj ni, di Mekah lagi. Di Mekah Nabi berapa tahun lah? Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? Nabi dakwah di Madinah berapa tahun? Semua campur Mekah dengan Madinah. Berapa tahun Nabi dakwah? Beritahu Ustaz. Siapa tahu angkat tangan? Tak payah jawab, angkat tangan je. Angkat tangan je, angkat macam ni ya. Ramai daripada kalangan kita terlupa. Bukan tak tahu kenal Nabi, kenal, tapi terlupa. Sebab tu kita kena selalu teringat Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Dan Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi semua sekali lebih kurang berapa? 23 tahun. Waktu Rasulullah diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, waktu tu umur baginda adalah 40 tahun, dan campur 23 umur baginda adalah 63 tahun. Nampak? Ini kita kena tahu lah, benda-benda basic macam ni kena tahu lah. Malaikat tanya man nabiyuka, tak tahu nak jawab. Sembang kata nak boleh jawab, tapi bila malaikat tanya tak boleh jawab. Sebab apa? Lah ni pun kita dah lupa. Jagalah wahai bakal-bakal jenazah sekalian. Kita 100 tahun lagi hadut lah ni semua matilah. Kata percaya kita tengok lah nanti 100 tahun. Simpanlah Facebook, kalau Facebook terus maju tak bergerak. Kan? 100 tahun lagi hadut dalam masjid ni semua mati. InsyaAllah. Baik. Ada nak hidup lama lah, sampai 200 tahun. Ni 90 tahun pun gigi tak ada, makan tak boleh pepak tau. Kalau 150 tahun menyuluk lah jalan, nak sampai 200 teruk lama. Umur kita ni kira bayang lah, nak sampai 200 kata umur 60 pun berasa baca Quran pun berpinau dah. Kan? Nak tunggu sampai 160 tahun agak-agak pakai cermin berapa ratus, power berapa macam mana. Baik. Antara tempat yang disinggah lagi ialah kota Madian, tempat Nabi Musa berteduh. Dalam cerita dalam Quran, Nabi Musa lari daripada Fir'aun, berteduh di situ, berjumpa dengan anak Nabi Syuaib. Sampai lagi satu kawasan diberi nama Tursina, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Nabi Musa banyak sangat ni. Nabi Musa, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa hebat. Nabi Musa hebat, satu-satunya nabi yang cakap dengan Allah Taala direct, dipanggil kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di Madinah, orang Islam dengan orang Yahudi berkelahi. Sebab apa? Orang Yahudi ni kata Nabi kami, Nabi Musa is the best.
Nabi, orang Islam kata apa? Tak, Nabi Muhammad is the best. Lain kali bukan the best, debu kali. Sampai kat Rasulullah, Nabi kata jangan compare aku dengan saudaraku Musa. Karena kata apa Nabi kata? Nabi kata apa? Bila ditiup sangkakala, dalam maksud dalam satu hadis. Ditiup sangkakala, semua makhluk mati. Dan bila ditiup pula untuk bangunkan semula, nak kata Rasulullah, aku di kalangan orang-orang yang antara yang paling awal dibangunkan. Dan bila aku bangun, aku nampak Musa duduk di bawah arash. Aku tak tahu dia bangun awal daripada aku ke dia tak mati. Subhanallah. Jangan compare. Amanar Rasul. Kita semua beriman dengan kita Rasul, dan juga kita semua beriman dengan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang lain. Kemudian Nabi SAW dibawa ke satu tempat yang di situ Nabi boleh nampak bangunan-bangunan yang hebat di negeri Syam. Lalu Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, apakah tempat itu? Ianya adalah Baitul-Laham. Baitul-Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Cerita tempat kelahiran pun panjang jugalah. Nanti balik cari pelan-pelan. Dalam perjalanan ada beberapa keadaan berlaku di mana Nabi SAW ketika mana naik buruk, Nabi nampak ada satu makhluk duduk ligan Nabi dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia kata, tunggu Ustaz, nak sembang. Tunggu Ustaz. Dia bawa api, obor, laju ligan. Nabi pun perasan-perasan macam tu. Nabi tak bagi perhatian, Nabi tak toleh kepada dia. Dia main lagi, tanya lagi, boleh tak berhenti Ustaz? Dia kata, Ustaz. Lebih kurang macam tu lah dia punya apa dialog dia. Nak bagi kita mudah faham. Dia pun kata tak liuk main cerita hadis apa pula. Nak cerita riwayat 40 hari pun habis. Ni nak cerita Isra Mi'raj pun lama dah. Jibril kata itu adalah jin afrit. Jin afrit. Kemudian malaikat Jibril pun kata, hendak kamu nak tak wahai Muhammad, aku ajar kepada kamu satu ayat. Itu bahasa Arab dia kata kalimat, kita kata satu doa lah. Apabila engkau membacanya, maka akan terpadamlah api jin afrit tadi dan dia akan tersungkur, tertomoh. Bahasa Kedah kata tertomoh. Tersungkur tu tertomoh lah. Apa dia? A'udzu biwajhillah al-karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Panjang lah aja. Tapi kalau nak 1000 daya tak mau 1000 dalih. Kita boleh baca. Maksud dia, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Ta'ala yang maha, orang kata apa, pemurah, dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ditembusi oleh yang baik ataupun yang jahat. Dan daripada apa? Daripada keburukan yang turun dari langit dan keburukan yang naik ke langit, daripada keburukan makhluk yang ada di bumi dan daripada keburukan makhluk yang keluar dari bumi, dan daripada kacau bilau siang dan malam, dan daripada kejadian yang datang tiba-tiba di waktu siang dan di waktu malam, kecuali kejadian yang membawa kebaikan. Ya Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Bila Nabi baca yang tu, maka jin afrit tadi terus tersungkur dan api yang dibawanya terpadam. Kemudian Nabi SAW tengok ada yang duk tahan dia di tengah jalan, seorang wanita tua yang mana pakai perhiasan mah. Kalau ni orang pakai beli mah, dia kata mah naik harga. Tahun 2021 ni mah akan jatuh berat.
jatuh dengan orang kata apa, tengok Warren Buffett beli lumur-lumur emas dan sebagainya, dia akan buat bagi turun dulu, orang akan beli, dia turun, dia ambil untung banyak, lepas tu baru emas akan naik balik. Itu pada pandangan saya lah. Tapi kalau nak pergi beli emas agak, biarlah beli, tak masalah. Dia pakai perhiasan banyak, tu orang pakai perhiasan banyak. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apa dia tu? Itulah dunia, nampak je segak pada perhiasan, buang-buang perhiasan, nampak tua bangka. Dunia tu arah. Cuma lah ni baru nampak teknologi yang merupakan perhiasan dunia. Dunia ni dah tua lama dah. Tunggu masa orang tua ni, kalau kata umur kata 98 tahun, 120 tahun, tunggu masa aja. Nak jalan pun tak larat dah. Kawan-kawan dia pun tak ada lah. Semua kawan-kawan dia meninggal. Anak murid dia mengajar dulu kat sekolah pun meninggal semua. Isteri dia meninggal, anak dia meninggal, cucu dia meninggal. Dia hidup lagi umur 98 tahun. Tanya, Tok dah buat apa? Aku dah tunggu bila nak mati. Nampak? Dia nak sembang apa dengan kita? Kita kata Tok dalam Facebook. Tok nak tengok Facebook lah. Tok nak tengok IG lagi kah? Tok tak tengok WhatsApp kah? Dia kata ni makan pun kena suap, takkan nak tengok WhatsApp. Jadi perumpamaan tu, kata malaikat Jibril, kalau engkau berpaling kepada dunia tadi, umat kamu akan juga tenggelam dalam dunia. Dunia ni tak lama. Baik. Kemudian di sana Nabi SAW juga melihat sekumpulan kaum yang sedang bercucuk tanam, dan depa tanam hari ni, depa boleh tuai hari ni. Tu dia hebat. Tanam musangking hari ni boleh jual musangking. Anak abang macam tu lah. Dia tanya kepada malaikat Jibril, depa ni siapa dia? Depa ni adalah mujahidin fi sabilillah. Pahala yang diberikan kepada mereka dilipatkan berkali ganda sampai 700 kali ganda. Ini orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah berperang. Antara berperang juga kata Nabi, talabul ilmi kal ghazi fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah seperti pejuang pada jalan Allah. Ini menuntut ilmu. Baik. Kemudian Nabi SAW pun sampailah ke Baitul Maqdis. Bila sampai di Baitul Maqdis, ada dalam hadis yang menyatakan bahawasanya malaikat Jibril telah melubangi batu supaya Nabi ikat burak padanya. Dia buat malaikat Jibril tebuk bagi berlubang batu, ikat burak dekat dia. Baik, kalau kita tengok dalam gambar Palestin, kalau sebut Baitul Maqdis, ditunjuk satu kubbatus sakhrah ataupun kubah emas. Kubah emas tu, dia bukan kubah emas saja, dia kubbatus sakhrah. Dia bawah dia ada batu, yang mana batu tu bukan dia terangkat duduk atas angin macam mana kita duk bayang dah kan, macam dengan ahli silap mata boleh terbang atas angin macam tu, macam UFO punya batu. Tak, batu tu dia macam gua tau, tapi dia lebih kepada macam api macam tu. Jadi ni ikut logik dah, sepatutnya batu ni kena luruh lah, sebab dia panjang sangat macam tu. Dia bukan batu duk terapung atas angin tak. Hak depa duk tunjuk dalam apa WhatsApp, duk forward pimai batu duduk dia satu ketui batu, kemudian nampak di sana ada macam pagar, macam tembok batu apa semua tu. Hak tu bohong. Benda tu tak ada terlibat dengan batu Isra' Mi'raj ni, tak ada. As-sakhrah ditangtuk. Sayyidina Umar suruh bubuh tungkat supaya takut orang duk pi buat pakpui pula. Masalah depa kubur Tok Wali pun buat pakpui, dia minta nombor akaun kat Tok Wali kan. Sebab Tok Wali tu meninggal tak? Kalau Tok Wali tu boleh hidup lagi, dia suar tangan tarik 2 biji tu turun. Aku makruh pun tak buat. Tok Wali kata hamba minta nombor akaun kat aku, buat benda haram. Jadi Sayyidina Umar dia nampak benda ni, dia suruh tungkat, dia suruh tutup. Dan akhirnya dibina pada zaman khalifah, saya tak ingat pada khalifah mana,
ada memang khalifah Bani Umayyah dibuat supaya apa? Supaya orang pi ke sana banyak. Taklah duduk di bawah pandangan melihat bahawasanya orang yang ada di Mekah mesti orang hebat. Antaranya Abdullah ibn Zubair yang sedikit orang kata apa, tak setuju dengan pemerintahan Bani Umayyah. Rasanya macam itulah. Dia buat Qubatus Sakhrah tadi, dibuat daripada logam yang high quality. High quality dikatakan buat daripada emas, wallahu alam. Saya pernah jumpa directly dengan seorang daripada Palestin. Dia ni profesor, dia antara terlibat orang yang nak cuci kubah emas tu. Saya bisa jumpa dia sendiri dekat KL, dia emas tu. Baik. Dalam satu hadis yang mengisahkan Abu Sufyan dipanggil oleh Hercules Raja Rom. Raja Rom ni dia pengkaji bintang tau. Kalau kita kata ahli nujum lah, ahli bintang. Nujum tu makna dia bintang. Bintang-bintang. Dalam Quran ada surah apa? An-Najmu, surah bintang. Dan di sana ada ilmu yang dipelopori oleh orang Islam, ilmu falak. Ia juga mengkaji angkasa. Antara yang ada di angkasa bintang lah. Matahari satu saja, bulan pun satu saja kat kita. Dekat bintang ada banyak. Jadi dia kaji bintang. Dan bintang ni yang paling dekat dengan kita, yang bercahaya, cahaya dia nak sampai dekat kita 4 tahun baru sampai. Matahari dengan kita 8 minit, 156 juta kilometer matahari itu dengan kita. Bila kita ambil satu pelit ataupun cermin hitam, kita tengok matahari, itu kedudukan dia 8 minit yang lalu. Tapi bintang yang menyala paling dekat dengan kita, itu kedudukan dia 4 tahun yang lalu. Ada bintang yang juta tahun baru sampai cahaya dia kat kita. Berjuta, berpuluh juta tahun baru ada. Maka di sana ada yang cahaya sampai, ada cahaya tak sampai lagi. Satu ketika cahaya bintang ni sampai. Macam ada satu bintang, kan nasyid tu kan, sinarnya berseri. Jadi bintang tu cahaya dia mula sampai. Hercules ni dia kaji bintang, dia tengok, dia kata ada sesuatu berlaku. Menurut bacaan-bacaan dia, bintang ni berlaku pada orang yang berkhatan. Dia pun bagi tahu dekat spy-spy dia, hampa pergi tengok ada apa berlaku dekat orang Yahudi. Orang Yahudi memang dia berkhatan sampai hari ni. Orang Kristian dia tak khatan. Tak ada apa dia kata, tak ada apa, orang Yahudi tak ada apa. Kemudian dia kata risik lagi. Akhirnya perisik bawa berita bahawasanya sesuatu telah berlaku di Mekah. Seorang lelaki telah mengaku sebagai Nabi di Mekah. Dia kata panggil orang Mekah mai. Maka mata-mata Raja Parsi, Raja Rom ni, Raja Hercules ni dia pergi cari pedagang-pedagang Arab yang datang ke negeri Syam. Waktu tu dia punya center di Palestin tu nama dia Al-Aila. Al-Aila, satu kawasan kira dekat dengan Baitul Maqdis lah. Baitul Maqdis. Jadi bila lalu satu rombongan Arab, dia pegang tanya hamai dari mana? Kami dari sekian. Okey, jalan. Sampailah jumpa rombongan Abu Sufyan. Depa dipanggil menghadap, depa pun pilah menghadap. Raja Rom tanya, siapakah di kalangan kamu? Suruh habis lah. Siapakah di kalangan kamu yang paling rapat dengan orang yang mengaku Nabi di Mekah? Abu Sufyan time tu dia tak masuk Islam lagi. Kemudian Sayyidina Abu Sufyan lepas tu dia masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sufyan dipanggil ke depan, dan Raja Rom kata, hampa belakang kalau dia ni sembang bohong, hampa bagi syarat bohong. Abu Sufyan pun dia kata, aku takut dipanggil pembohong di depan raja, aku pun cerita betul. Cerita. Panjang cerita dia. Raja Rom pun kata,
kalau betul apa yang kamu kata, dialah seorang yang mempunyai urusan yang sangat hebat di akhir zaman, dia akan jadi Nabi, dan dia akan ambil tempat yang aku pijak ni, akan jadi milik dia. Abu Sufyan tak puas hati. Waktu tu dia tak masuk Islam ni, dia tak puas hati. Dia kata, Tuan Raja, dia kata, Raja, nak tak aku bagi tahu yang dia pernah bohong? Hercules tanyalah, dia bohong apa? Dia bagi tahu dia pernah satu malam tu dia dibawa ke Palestin, ke Baitul Maqdis, dan balik dalam satu malam. Dia balik dalam satu malam. Memang bohong lah. Mana ada orang buat? Kalau saya bagi tahu, saya pergi KL patah balik mai setengah jam, siapa percaya? Nak kapal terbang pun 45 minit. Nak check in sejam. Check out lagi, tunggu beg lah kali baru beg kita keluar. Dah berapa jam lah pergi KL, kan? Jadi dia kata memang bohong. Pi malam tu, balik malam tu. Wa asbahta baina dhahranina. Dia kata, orang Quraisy kata, wahai Muhammad, hampir semalam hang patah balik mai, pagi ni hang duduk tani tu. Dia kata tak masuk akal. Kebetulan ada pastor, pendeta Yahudi besar yang jaga gereja di Baitul Maqdis tu. Dia duduk di sebelah kanan Raja Rom. Dia kata tuanku, saya tahu benda tu. Dia tanya, macam mana hang tahu? Dia kata, aku tiap-tiap malam sebelum aku tidur, aku akan pastikan semua pintu Baitul Maqdis tu ditutup. Tapi ada satu pintu aku tolak tak boleh tutup. Lekat, macam ada ketul batu besar duduk atas dia. Aku pun panggil lah orang yang ada di keliling aku, pembantu-pembantu, pekerja-pekerja, mai tolong tak boleh juga. Malam tu juga aku pergi panggil tukang kayu yang buat pintu. Depa pun mai tengok malam tu. Depa kata natang ni lekat. Depa kata mau tak mau esok baru kita boleh tengok. Waktu tu mana ada elektrik macam kita, kan? Esok kita tengok. Pasal apa dia lekat? Kami pun heran pasal apa dia lekat. Tak apa, depa tidur. Dia kata pagi esok dia kata pintu tu elok. Dan ada dekat dinding batu tu ada satu lubang baru. Ini menunjukkan bahawa betul hadis yang Nabi SAW bagi tahu malaikat Jibril tebuk lubang bagi jadi lubang untuk ikat tali burak pada lubang tersebut. Ini kejadian Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan di waktu malam daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Baik. Sebelum naik ke atas, kita bagi habis yang bawah dulu. Isra ni apa dia? Daripada Mekah sampai Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Ini kita masih daripada Isra lagi. Malam ni kita habis Isra dulu. Esok kita habis Mi'raj. Kemudian kita tengoklah mana boleh masukkan sikit pemahaman iktibar kita masukkan. Di Baitul Maqdis tu Nabi SAW melihat ada ramai orang dalam. Jadi mereka semua pakat duk tunggu siapa nak jadi imam. Malaikat Jibril pegang tangan Nabi SAW bawa berjadi imam. Selepas daripada sembahyang, malaikat Jibril pun tanya kepada Nabi Muhammad SAW, tahukah kamu siapakah mereka itu? Maka Nabi SAW kata, tak tahu. Mereka adalah para nabi terdahulu sebelum daripada kamu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW memang adalah Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi dan rasul. Dia jadi imam. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW, ya Allah, kita kalau pergi jalan, kita akan berhenti R&R ke mana, kita minum tidak? Mahal tak barang di R&R? Mahal. Tempat pelancongan mahal tak? Mahal. Siapa orang minum juga? Ya, bila jalan ni dia lepak ayak, orang Kedah kata. Walaupun ayak tu dah harga, tapi kita kata lepak ayak. Didatangkan kepada Nabi dua bekas. Satu mengandungi arak, satu mengandungi susu. Lalu Nabi SAW memilih susu. Kata malaikat Jibril, kamu telah memilih fitrah.
Susu ni fitrah. Kalau pilih arak, kata umat kamu akan guna arak sebanyak mungkin sampai jadi mabuk, sampai jadi rosak, porak peranda dan sebagainya. Tapi Nabi SAW pilih susu. Susu adalah fitrah. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama fitrah. Ianya bertepatan, bersesuaian dengan orang kata apa? Spek pembinaan manusia. Mana dia Allah Ta'ala bina manusia, cipta manusia tu ikut spek tu. Itu dia panggil fitrah. Kalau pergi ubah spek, lari daripada fitrah. Sebab kita Allah Ta'ala install tau dia punya operating system tu, OS tu. Kadang-kadang dalam handphone dia ada Android lama, Android baru, ataupun iOS dan sebagainya. Dalam komputer dia ada Windows, dia ada iOS, dia ada Apple punya kan, Mac kan, ataupun dia pakai apa, Ubuntu yang tak famous kan dan sebagainya. Manusia pun Allah Ta'ala install fitrah masuk dalam. Jadi fitrah tu bertepatan dengan spesifikasi yang Allah Ta'ala cipta manusia tu. Dan datangkan agama tu memang ngam-ngam, kalau letak tu memang ngam-ngam. Agama Islam ni ikut fitrah, tidak membebani fitrah dan sebagainya. Ada agama lain membebani, tak boleh kahwin. Dia dah lah duk kenal lama, tetapi jadi ustaz dalam mereka punya agama tak boleh kahwin. Jam kan? Tak boleh makan makanan ni bernyawa, berdarah dan sebagainya. Taklah. Kan? Teringin lah juga tengok orang duk bakar sate sebelah tu, nak makan lah juga kambing bakar. Kita pun teringin nak makan. Fitrah. Kan? Cuba kalau malam ni Ustaz Mam buat kambing bakar kan? Best kan? Lagi ramai. Orang bakar mai sebab apa? Fitrah. Dia suka. Agama Islam dia tak menyekat fitrah. Jadi Nabi pilih susu. Malaikat Jibril kata memang bagus. Nabi lulus ujian pada ketika itu. Baik. Bila kita tengok ayat dalam surah Al-Isra, kita perasan tak dalam tu ada surah Al-Mi'raj tak? Ada tak Mi'raj? Tak ada ono. Kan? Isra saja ada, perjalanan di waktu malam saja ada. Bila sampai balik di Mekah. Bila sampai balik di Mekah, Nabi mula sembang dengan orang yang pertama, Abu Jahal. Abu Jahal tanya, ada macam. Waktu Nabi nak keluar daripada rumah Ummu Hani pegang baju Nabi SAW. Nabi tanya, awak pasal apa? Dia kata, saat lagi kalau cerita ke orang yang pergi semalam, tak lagi orang akan mendustakan kamu. Nabi kata, walaupun orang mendustakan aku akan cerita juga. Nabi cerita kat siapa mula-mula? Abu Jahal. Abu Jahal punya senyum sampai telinga. Dia pula jadi penganjur ceramah untuk Nabi SAW. Dia kata, mau tak aku panggil orang mai? Nabi kata, boleh. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, dia panggil habis semua orang, pakak mai berkumpul. Dan dia kata, Muhammad, ceramah kat dia. Macam tu. Nabi pun cerita. Usriya bi, Nabi kata usriya bi. Dia guna kata kerja dalam bahasa Arab dipanggil mabni lil majhul. Makna dia kata kerja tu diperjalankan aku di waktu malam. Bukan aku yang jalan, aku dibawa berjalan waktu malam, kata Nabi. Dalam mana-mana hadis Nabi kata usriya bi, diperjalankan aku ke Baitul Maqdis dan patah balik dalam satu malam. Dalam riwayat yang mengatakan bahawasanya ni tempat tidur pun terasa suam-suam lagi. Kalau kita jaga tengah malam, pegang bantai ni sejuk, tempat kita tak kepala ni rasa panas, suam, macam tu. Allah Ta'ala boleh stop masa tani, bagi jalan masa tani, stop tani macam kita duk edit video. Pasal apa kita boleh edit video kita? Macam tu Allah Ta'ala boleh edit. Dia punya masa dan dia punya jarak dan sebagainya. Jadi orang Quraisy pun tanya kepada Nabi SAW, betul ke Nabi pagi ni dulu tani? Nabi kata betul. Dia panggil orang, dilanjutkan program ceramah tadi, panggil orang mai.
yang selalu pi Baitul Maqdis. Yang selalu pi Baitul Maqdis. Kan? Jadi bila pi Baitul Maqdis ni, dia tahulah keadaan Baitul Maqdis ni macam mana. Macam kita malam ni, kita mai ke apa? Ke masjid Bandar Puteri Jaya ni. Agak-agak kita lah, kita tahu tak berapa tingkap atas, kan tingkap bawah, tingkap atas tu ada berapa tingkap. Tiga kali berapa dalam satu masjid ni. Kita pun tak tengok tau. Nabi pergi malam tak tengok. Dia pun tanya Nabi, kalau betul kamu pergi ke Baitul Maqdis, cerita mai dekat kami. Cerita mai kat kami. Bila Nabi cerita, Nabi pun cerita dekat mana Nabi nampak. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan depan Nabi SAW rupa Baitul Maqdis. Kalau nak bagi kita faham, macam Iron Man punya hologram tu lah. Pusing kuning. Dia boleh tengok. Nabi beritahu sebiji. Dia pun kecoh pusing kuning. Nabi beritahu sebiji. Lah duduk depan dia. Dia pun kata, ammanna'tu, manakala mensifatkan Baitul Maqdis tu, memang dia ni betul. Kawan pakar Baitul Maqdis ni, hak duk pi selalu ni, dia habaq betul apa Muhammad kata. Dia pun tak puas hati lagi. Dia pun kata, lah ni yang bagi tahu bila unta dagangan kita nak sampai. Nabi bagi tahu ada tiga rombongan kafilah dagangan, 3. Nabi kata yang pertama tu unta depa lari. Aku berhenti pi dekat depa. Unta depa lari, depa duk ligan unta, jadi tak ada siapa. Aku tengok ada bekas air, aku minum. Aku tutup balik. Dan saya bagi tahu tulah, orang Arab ni kalau minum air depa tak kisah. Satu benda adat depa. Minum je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kemudian Nabi kata ada satu kafilah lagi, aku lalu, depa terkejut. Unta dia terkejut sampai tergeliat lutut. Mai satu lagi, Nabi kata ada beberapa ekor unta, depan dia ada belang hitam putih. Depa akan sampai pagi esok, waktu sebelum matahari nak terbit. Depa akan sampai daripada As-Saniyah, di satu kawasan lembah nak masuk ke dalam kota Mekah. Dia pun tunggu. Tiga benda yang Nabi bagi tahu tu betul. Betul, tepat. Tak percaya, hampir tanya depa. Waktu tu mana ada drone, waktu tu mana ada WhatsApp, waktu tu mana ada IG dengan Facebook bagi tahu. Oh, kita check in kat sini. Tak ada. Tak ada time tu. Nabi bagi tahu tepat. Bukti berdasarkan akal fikiran manusia, tepat Nabi bagi tahu. Aku tahu Baitul Maqdis tu macam mana. Dia berkata kot Nabi pergi belajar kat orang dulu kot. Tak, memang keadaan dia mai tanya Nabi tu dalam keadaan spontan dia tanya dan Nabi boleh jawab dengan tepat 100%. Full flat, penuh. Nabi boleh jawab. Bila Nabi beritahu bukti 1, bukti 2. Rombongan unta yang pertama, rombongan unta yang kedua, rombongan unta yang ketiga. 4 bukti nyata yang boleh diterima akal manusia. Nabi beritahu tepat. Di mana usriya bi itu Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah yang memperjalankan aku pi. Bukan aku pi sendiri. Kalau aku pi sendiri memang tak masuk akal. Sebab itulah diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kata member hang kata hari tu okey. Hari tu okey. Mai ni dia cerita mohon dah. Dia cerita apa? Dia pun habaq Isra Mi'raj sebagainya. Kalau dia cerita lebih daripada tu pun, kalau dia yang kata, kalau lah Muhammad yang kata, aku akan percaya. Dia berkata hang sampai macam tu? Ya. Lalu diberi gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar itu As-Siddiq, yang membenarkan apa yang datang daripada Nabi SAW. Mai dia percaya. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kina hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita dalam surah Isra ni berdasarkan akal fikiran manusia, iaitu perjalanan daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis dengan bukti nyata yang logik ikut akal fikiran manusia. Tu pun ada tak percaya.
Nabi bagi bukti 1, 2, 3, 4 pun ada yang tak beriman ramai. Bahkan yang murtad pun banyak. Masuk Islam dah murtad. Dia kata dulu okey yang Muhammad ni, mai hari ni dia bohong dah. Dia kata macam murtad. Bagaimana Allah Ta'ala nak suruh Nabi cerita Mi'raj pula daripada bumi naik langit? Ni hak darat pun dia pun tak percaya. Nampak? Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis tu dengan preparation, persediaan khas, operate, bersihkan hati, bawa pergi. Dalam keadaan Nabi tu masih al-bashariyah, manusia. Sebagian ulama mengatakan bila Nabi naik, bila Nabi naik Mi'raj tu, naik ke langit, Nabi naik bukan lagi dalam kapasiti sebagai manusia. Mana dia kemampuan jasad Rasulullah tu telah di-upgrade. Naik ke next level. Diri Nabi SAW tu dah jadi super, di mana dia sampai peringkat nak seakan-akan malaikat. Nak cerita, nak bagi faham ni macam mana? Mana dia waktu di bumi ni, Nabi tanya malaikat Jibril, "Depa tu siapa? Depa tu siapa? Apa dia? Dia tanya. Manusia tak tahu. Tapi bila naik atas, hadis-hadis yang menceritakan hampir keseluruhan, ada sikitlah Nabi tanya, depa ni siapa dia? Nabi nampak sendiri. Mana dia kemampuan Rasulullah untuk catch up apa yang ada di depan dia tu seperti malaikat. Bukan Nabi jadi malaikat dah, dia punya kemampuan dia tu. Sampai tahap ketiga, sampai langit ketujuh, nak naik ke Sidratul Muntaha, Nabi di-upgradekan jadi super. Sebab malaikat tak boleh naik dah. Malaikat Jibril kata takat tu je. Aku nak naik tak boleh dah. Level malaikat tu takat tu je. Nabi di-upgrade oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik level lain sampai atas, lebih daripada malaikat Jibril alaihi salam boleh naik. Nak bagi kita fahamlah, dia ada 3 fasa dalam tu. Sebagai kondisi sebagai manusia yang dah super, kemudian super lagi, kemudian extra super lah macam tu sampai atas. Nak bagi kita faham ada 3 kondisi lah. Malaikat Jibril kata kalau aku lepas aku terbakar. Nabi ajak malaikat Jibril, jom pergi sekali naik. Malaikat Jibril kata aku akan terbakar. Nampak tak kemampuan malaikat Jibril tu, tahap super tu tak boleh bila. Nabi SAW di-upgrade, dia lagi tinggi. Sampai Nabi SAW boleh masuk tengok syurga, Nabi SAW boleh masuk tengok neraka. Time macam tu, sampai macam tu. Ni nak bagi kita nampak Isra Mi'raj ni bukan hanya cerita dari Mekah ni naik langit. Ni kita nak naik bulan. Kalau tak silap saya lah, Neil Armstrong satu-satunya manusia naik bulan. Tak ada lagi orang naik bulan. Itu pun kalau betul kan. Lo ni zaman punya canggih, berapa kali naik pun tak boleh naik. Ni barulah mereka nak buat naik-naik pula. Allahualam macam mana kan. Tu pun dengan kelajuan 4,000 km 1 jam nak naik ke bulan yang jauh dia 380,000 ke 420,000 km daripada muka bumi kan. Dia pusing dalam bentuk bujur. Jadi bila dia lalu dekat, dia punya line dia paling dekat dengan bumi 380,000 km. Bila dia sampai ujung sana 420,000 km. Dia duduk pusing macam tu lah. Dia bujur telur. Tu pun 4 hari nak sampai ke bulan. Tu bulan tak sampai bintang ni. Matahari 156 juta kilometer, tak boleh nak sampai matahari. Bintang paling dekat 4 tahun cahaya. Bila nak boleh sampai kan. Tapi Nabi nak langit 1, langit 2, langit 3. Jadi peristiwa Mi'raj ni selepas habis Nabi SAW mengimamkan para nabi di Masjidil Aqsa tadi. Ada orang tanya ada masjid ke? Ada, tu Allah Ta'ala kata ada kan. Ada dalam bentuk macam mana Allahu a'lam. Al-masjid itu adalah maudhi'us sujud. Al-masjidu maudhi'us sujud, tempat sujud.
waju'ilat liyal ardul masjida, waju'ilat liyal ardu masjida. Kata Nabi, dijadikan bagi aku dan umat aku ini tanah tu, bumi, muka bumi itu sebagai masjid. Mana kita nak sembahyang tak mana boleh. Saya tak jumpa lagi lah di Malaysia. Kalau jumpa di luar negara, banyak pengawal-pengawal keselamatan, polis dan sebagainya, dia pun sembahyang atas jalan tar ya. It's okay, sembahyang jalan tar. Driver taksi sembahyang dekat roundabout. Dia ambil wuduk dengan ayat roundabout tu, dia sembahyang dalam tu. Malaysia tak jumpa kan. Bila kelang buat kelang, Jepun buat kelang, satgi keluar 4 orang pergi sembahyang, satgi keluar 4 orang pergi sembahyang. Jepun tanya, depa ni dia buat apa? Depa ni orang Islam kena sembahyang, tak sembahyang berdosa, nanti mati masuk neraka. Depa tak boleh sembahyang sekali ke ramai-ramai dalam masa satu masa? Oh, lagi bagus. Ni tak lagi bagus, pahala jemaah besar. Jepun kata buat surau besar. Buat surau besar, habis sembahyang 4 orang, hak lain keluar isap rokok. Teruk tak teruk dah orang Islam? Jepun tu kata apa cerita? Nampak? Baik, balik pada Mi'raj pula. Kita masuk Mi'raj sikit lah, baru cukup sejam. Jadi Mi'raj ni ialah angkat naik daripada Baitul Maqdis di atas Sakhrah tadi, batu Kubatus Sakhrah, kubah batu tadi tu. Daripada atas batu itulah Nabi SAW naik dengan malaikat Jibril dengan satu tangga khas. Waktu tu buruk dia tak naik dah. Waktu tu buruk tak naik dah. Habis dah cerita buruk tu. Dia balik pergi tempat dia. Hak kata batu nak ikut, wallahu alam, tak ada pun cerita sahih kata batu nak ikut, wallahu alam. Tapi batu tu dia macam platform lah, satu tempat tinggi. Nabi berdiri atas tu dan Nabi naik ke langit melalui tangga khas yang dibawa mai. Tangga khas sebab apa? Kalau saya kata tadi nak pergi bulan pun 4 hari, tapi Nabi naik lebih daripada tu. Langit dunia ni tak tahu nak bang lah. Saya pun tak tahu nak tafsirkan langit dunia ni macam mana. Adakah dia sistem solar dengan 7-8 planet tu, ataupun dia punya galaksi kita, galaksi Bima Sakti kita, itu sebagai langit dunia, wallahu alam. Dan di sana ada berbilion galaksi lagi. Bahkan ada galaksi yang lagi besar, beberapa puluh kali ganda daripada galaksi kita, yang dipanggil oleh bahasa Arab dipanggil Darbut Tabana, bahasa Inggeris dia kata apa? Milky Way. Kita punya pusaran gugusan bintang dan matahari kita, termasuk sekali dengan planet-planet lain. Dia nampak macam orang kacau teh yang ada susu tu, dia pusing macam tu. Dan di sana ada galaksi yang berbilion-bilion galaksi yang membentuk cosmic web. Dia nampak macam rantaian macam net lah, macam jaringan kosmik melalui galaksi-galaksi ni. Mungkin boleh jadi ada planet bumi lain kat galaksi lain, wallahu alam. Itu bukan kerja kita. Itu tak ditanya dalam kubur. Nabi naik sampai ke langit pertama, sampai di pintu. Jadi sampai di pintu langit pertama tu ada penjaga. Tuan-tuan dan puan-puan, di langit ada penjaga. Penjaga dia daripada kalangan malaikat. Nak tembus langit tu, malaikat Jibril nak tembus langit pun kena minta izin. Dia bertanya, hang siapa? Dia kata, aku Jibril. Ada dengan kamu siapa? Muhammad. Dia ni dijemput naik ke? Ya. Okey. Assalamualaikum. Sila naik. Sampai macam tu. Allah Ta'ala jaga, bukannya Allah Ta'ala jaga kita, bukan macam kita bayang jadi serupa dengan dan kalau Allah Ta'ala nak jaga. Ni jangka hayat virus kita ni dengan kuman. Kita tak nampak kuman dah. Kita dengan kuman, kemudian jengkai. Kuman dengan virus pun jengkai juga, lebih kurang macam tu lah. Halus lagi virus tu Allah Ta'ala tahu dia ni hidup, dia beranak berapa ekor, bertelur berapa ekor, berapa biji sebagainya. Allah Ta'ala yang jaga rezeki dia, ajal dia Allah Ta'ala tahu. Kita jangan ingat Allah Ta'ala jaga kita ni mampu ke Allah. Allah Ta'ala jaga. Simple, paling mudah
tu rumput tepi jalan lah ni kering macam nak mampus lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas. Kalau pokok bunga, pokok durian kita tanam mampus dah. Tapi rumput tu Allah Ta'ala jaga hidup. Rumput kapet kita beli punya mahal, kita bubuh di rumah, bubuh baja, siram hari-hari pun naik tompok-tompok kuning juga. Macam kena bom, tani mampus. Beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat jauh. Allah Ta'ala jaga detail sempurna. Budak nak jadi manusia ni kan, mak pak bukan buat apa-apa, buat tu kan mahal kan. Lepas tu sperma tu akan berenang cari ovium akan pilih, dia akan detect dengan wireless, dia akan detect, tengok hak mana yang paling kuat. Bila dia pemain dengan dia tu, chemical code yang ada di kepala sperma tu akan dihantar masuk ke dalam ovium akan tapis tengok hak mana yang sesuai, hak mana yang kuat, baru dia buka pintu, kawan tu boleh masuk seorang kan. Kemudian sel tu dia akan ambil masa beberapa hari untuk bergerak, berlaku persenyawaan, perubahan dalam sel ovium dan sperma yang dah bersatu tadi jadi lebih kurang 10,000 sel. Yang mana 10,000 sel tadi akan lekat kat rahim, kemudian dia akan bertukar jadi manusia. Siapa boleh atok sel ni jadi mata, sel ni jadi kepala? Mak pak buat apa? Mak pak tak buat apa-apa. Allah yang atok. Detail dalam Quran Allah Ta'ala sebut pasal ilmu janin ni. Baik, bila malaikat Jibril naik ke Rasulullah sampai langit pertama, adalah Nabi jumpa seorang lelaki yang tinggi, Nabi Adam alaihi salam. Dia tengok belah kanan dia ada tumpuk hitam, makna dia sekumpulan manusia yang dilihat dari jauh dan depa ramai, nampak berhitam macam. Belah kiri pun ada. Bila dia tengok belah kanan, dia seronok senyum. Bila tengok belah kiri, dia sedih. Nabi pun tanya malaikat Jibril, ni apa cerita dia? Dia tengok belah kanan ni umat anak cucu dia yang masuk syurga, dia seronok. Belah kiri dia tengok anak cucu dia yang masuk neraka, lalu dia pun sedih. Kemudian naik langit kedua, jumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni, pak Nabi Yahya itu Nabi Zakaria, tidak? Nabi Zakaria ni dialah yang jaga Sayyidah Maryam, mak Nabi Isa. Kan? Bila Nabi Zakaria ni dia mai dekat satu mihrab, satu rumah bilik kecil yang ada dekat Baitul Maqdis tu, dia tanya kepada Sayyidah Maryam, "Anna laki hadha?" Kamu dapat mana makanan-makanan ni? Sayyidah Maryam kata apa? Dari min indillah, daripada sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki pada siapa-siapa pun tanpa ada kira-kira. Di situlah hunalika da'a Zakaria rabbah. Waktu itulah Nabi Zakaria pun tersentak, Nabi Zakaria pun doa minta supaya Allah Ta'ala bagi zuriat dekat dia. Lalu Allah Ta'ala pun bagilah dekat dia Nabi Yahya. Sayyidah Maryam pula sampai satu ketika Allah Ta'ala hantar malaikat bagi tahu dekat dia, ni kami nak mai bagi tahu bahawasanya kamu akan melahirkan seorang anak. Dia pun terkejut, dan dia pun sampai satu ketika elok kandungan dia besar, dia lari daripada kampung pergi kat satu tempat bernama Baitul Laham, dan dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam di sana. Jadi di tempat langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Pada langit yang ketiga juga kena tanya soalan yang sama. Kamu siapa? Jibril. Mai dengan siapa? Dengan Muhammad. Muhammad ada jemputan tak? Ya, ada jemputan. Naik. Assalamualaikum. Naik. Bila nak jumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi kata muka dia bercahaya macam bulan. U'tiya syatral jamal, dia diberikan separuh daripada kecantikan. Muka Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit keempat jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni dia pernah minta ke Allah Ta'ala nak tengok syurga, kan? Lepas tu Allah Ta'ala kata kat dia,
Kena mati dulu baru boleh masuk syurga, baru qualify, baru layak masuk syurga. Hidup-hidup tak boleh masuk syurga. Dia kata tak apa. Maka dimatikan dimatikan oleh malaikat. Akan Nabi Idris ni dibawa tengok syurga. Lepas tu dia tak mahu keluar. Dia kata aku mati dah. Apa nak balik pula ke dunia. Nabi Idris alaihissalam dah langit keempat. Kemudian bertemu dengan Nabi SAW pada langit kelima itu akan Nabi Harun, dan dikelilingi oleh beberapa kaum daripada Bani Israel. Nabi Harun ni siapa? Nabi Harun ni sepupu kepada Nabi Musa. Ada dikatakan dua beradik, ada dikatakan sepupu kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala kata idhaba ila fir'aun, kamu berdua idhaba, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, tegurlah dia dengan kata-kata yang lembut. Nabi apa? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Bila Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, Nabi Musa tinggal, Nabi Harun duduk dengan kaum dia. Tiba-tiba kaum dia pergi sembah tokong lembu daripada mai. Nabi Musa turun mai, Nabi Musa angin, Nabi Musa pegang janggut. Nabi Harun kata pasal faham biak. Dia kata aku bukan biak, tapi aku dah cuba dah, tak boleh juga. Depa nak ikut hawa nafsu depa juga. Nabi Musa dia punya mulut dia tela. Sebab apa? Tak faham ya. Sebab dia makan bara api waktu kecil. Time Fir'aun kata nak tengok ambil bara api ke nak ambil benda lain, lidah dia terbakar. Jadi yang menjadi juru cakap kepada Nabi Musa adalah Nabi Harun alaihissalam. Orang boleh faham lah, tapi agak telo lah lidah dia, agak telo. Terus telo tu pun dia boleh sembang dengan Allah Subhanahu wa taala direct. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa dengan taklima, itu perbicaraan yang jelas. Baik. Langit yang keenam jumpa Nabi Musa, dan langit yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia duduk sandak dekat Al-Baitul Ma'mur, iaitu sebuah tempat untuk para malaikat melakukan tawaf. Dikatakan Baitul Ma'mur dengan Kaabah ni duduk sama macam tu. Malaikat duduk tawaf di atas, Nabi Ibrahim duduk sandak. Dan Nabi kata malaikat masuk sehari lebih kurang 70,000. Dia pun masuk, dia pun tak keluar lah. Dia pun masuk tawaf. Mana dia kedudukan malaikat tu, dia tidak berjisim macam kita. Dia boleh masuk padat banyak mana pun dalam Al-Baitul Ma'mur tadi. Jadi takat saja dulu malam ni. Itu kita ambil 2 malam. Ada banyak lagi ni. Ni baru 4 muka surat. Dia ada 9 muka surat. Ni baru muka surat ketiga. Dia ada 9 muka surat. Semua saya prepare malam ni. Ni ringkasan dia yang saya tulis ni. 9 muka surat ni ringkasan dia. Dia bukan apa padat dia tak, ringkasan dia. InsyaAllah kita akan sambung pada esok malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kita, beri kelapangan, beri kemudahan. Kita akan jumpa lagi pada malam esok insyaAllah. Kerana apa? SOP kita hanya sejam saja. Jadi kita hormatlah, sebab ulil amri kita kata macam tu, kita kena hormat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.